Kembali lagi dengan saya Adam daripada Askatek. Hari ini kita nak bincangkan tentang perbezaan antara iPhone 11 dan juga iPhone 11 Pro. Berbaloi ke angkat yang Pro punya version ni? Tanpa buangkan masa lagi, jom. Okey, macam biasa iPhone 11 dan iPhone 11 Pro, kita akan buat perbezaan dan perbandingan antara kedua phone ni, yang mana lebih okey, mana lebih berbaloi, dan yang paling pentingnya, apakah faedahnya kita angkat yang Pro punya version ni. Jom kita bincangkan. Ni macam biasa, harga dia untuk iPhone 11, untuk pengetahuan korang boleh dapat baru ataupun second hand lah. Tapi untuk iPhone 11 Pro ni memang dah tak ada baru dah, memang mostly second hand. Kalau baru pun memang kotak yang lama, seal box mungkin yang stok lama-lama dulu. iPhone 11 dijual pada tanda harga lebih kurang dalam RM2,200 hingga RM2,400 untuk yang second hand punya. Manakala untuk iPhone 11 Pro dijual pada tanda harga sekarang lebih kurang RM2,600 hingga RM3,000. Jadi perbezaan harga dia tu dekat dalam RM400 jugalah daripada non Pro ke Pro punya version untuk market second hand. Dan kedua-dua phone ni aku beli dekat kedai cheaper Make It Worth. Aku akan linkkan dekat bawah kalau korang nak tahulah kat mana boleh dapat harga yang macam aku cakap ni. So untuk harga dia kita dah cerita apa yang ditawarkan dengan harga RM2,000 lebih ni. Jom kita mulakan dari segi design dan build quality dia. So design dan build quality dia macam korang tengok kat sini, sebenarnya design dia agak sama, cuma bezanya yang ini adalah matte punya finish, yang ini adalah glossy punya finish, dan size dia tu ada beza sikit. Yang ni screen pada 5.8 inci, yang ni pada 6.1 inci. So yang ni lebih besar lah. iPhone 11 Pro dibuat daripada stainless steel, manakala 11 dibuat daripada aluminium sahaja. So korang kena tahu yang tu lah. Dan yang obviously paling beza kat belakang ni, dia ada 3 kamera untuk iPhone 11 Pro, yang mana kita akan cerita lebih lanjut. Yang ni design dia ada 2 kamera sahaja. Tapi overall lain semua lebih kurang saja. Tapi kalau nak kata dekat tangan tu, feel dia lebih kurang. Cuma iPhone 11 ni akan rasa lebih besar dengan kat tangan lah. Tapi besar tu tak adalah besar yang tak selesa, besar yang okey. Yang ni lebih kecil dan lebih selesa untuk dipakaikan sebelah tangan, walaupun beza je hanya 0.3 inci sahaja. Okey, kita dah cerita beza dari segi build quality, yang mana iPhone 11 Pro dibuat daripada stainless steel ni adalah lebih tahan, lebih kuat berbanding dengan iPhone 11 ni lah. Okey, kita mulakan cerita pasal dia punya display dulu. Macam korang tengok kat sini, kedua-duanya display tu nampak lebih kurang sama kan sebenarnya. Untuk pengetahuan korang, sebenarnya iPhone 11 Pro ni dibekalkan dengan OLED punya display pada saiz 5.8 inci, manakala untuk iPhone 11 ni dibekalkan dengan IPS LCD yang dipanggil Liquid Retina Display dengan saiz 6.1 inci, yang mana lebih besar lah. Dan kalau kita nak bezakan dekat sini, kalau korang perasan lah, dia punya kecerahan tu memang ada beza dia. Kalau kita letakkan ni pada full brightness, dan kalau kita comparekan tu, phone ni akan nampak lebih kontrasti dengan OLED punya teknologi. Tapi IPS LCD ni pun tak kurang hebatnya, sebab ini adalah antara IPS LCD terbaik yang korang boleh dapat dekat phone lah. Dan secara jujurnya, waktu aku pakai iPhone 11 ni, walaupun aku dah pakai lama iPhone 11 Pro yang mempunyai panel OLED yang lebih cantik, tapi aku tak rasa kekurangan pun bila pakai screen ni, secara jujurnya lah. Overall aku nak kata kat sini, iPhone 11 Pro display dia lebih cantik daripada iPhone 11. Tapi iPhone 11 ni pun dah cantik dah sebenarnya, tapi taklah secantik iPhone 11 Pro. Itu yang aku nak mention kat sini lah. Next kita cerita sikit pasal performance dia. Untuk pengetahuan korang, kedua-dua phone ni dibekalkan dengan A13 Bionic chip, yang mana sama dari segi performance dia. Secara jujurnya, bila aku pakai phone ni, aku tak dapat rasa beza performance dia. Untuk kegunaan harian aku, tak ada beza sangat lah. So kalau korang nak cerita pasal performance dan pentingkan performance, aku rasa sama saja kedua-dua phone ni performance dia lah, untuk pengetahuan korang. Okey, macam mana pula dengan kamera dia? So kamera dia, disebabkan dia punya hardware tu mostly sama, bezanya dekat iPhone 11 Pro ni dia ada satu extra kamera, iaitu kamera telefoto, yang mana boleh tangkap gambar lebih jauh dan untuk gambar portrait lebih cantik lah. Tapi untuk iPhone 11 ni dia ada sama saja, wide dengan ultra wide punya kamera di bahagian belakang, dan juga selfie kamera dia pun sama sahaja. Jadi video gambar yang dihasilkan adalah sama. Kalau tak percaya, jom kita ambil satu video untuk kita tunjukkan. Okey, ini adalah video daripada depan untuk iPhone 11 dan iPhone 11 Pro. Macam aku cakap tadi, dia punya video quality tak ada beza bagi pada pendapat aku lah, kecuali kalau korang tukar resolusi dia lah. Dan video belakang dia pun sama juga, sama sahaja. So aku nak kata lebih atau kurang dia adalah pada telefoto yang ada pada iPhone 11 Pro ni sebenarnya lah, kalau korang nak tahu. Secara jujurnya, aku akan tunjuk juga sampel-sampel gambar dekat sini yang dihasilkan oleh iPhone 11 dan iPhone 11 Pro, yang mana pada pendapat aku tak ada beza sangat, kecuali untuk zoom ataupun menggunakan telefoto punya lens memang ada beza dia lah.
Dan kalau kita nak pakai portrait gunakan telephoto lens tu, memang dia punya separation tu lebih baik dan lebih cantik lah berbanding iPhone 11. Tapi secara overallnya bagi aku sama saja. Lebihnya adalah pada telephoto kamera dan portrait mode yang lebih baik sahaja pada pendapat aku. Kita cerita pula pasal bateri. Yang ni dibekalkan dengan 3046 mAh, yang ni dibekalkan dengan 3110 mAh. Jadi iPhone 11 adalah lebih besar baterinya, tapi besar sikit je, berapa puluh je. iPhone 11 Pro pun kecil sikit je, berapa puluh je. So overall memang daripada penggunaan aku seharian tak ada beza sangat. Dari segi bateri performance tu sama saja. Kedua-duanya boleh pakai wireless charging, kedua-duanya boleh menggunakan fast charging. Jadi charging semua tak ada beza bagi pada pendapat aku. Kita dah cerita ni nampak macam sama je kan kedua phone ni. Beza dia adalah pada display dia dan pada kamera telefoto dia satu saja. Jadi untuk siapa yang nak beli ni, aku suggest korang kena tengok bajet korang lah. Kalau bajet korang dalam 2,600 ke atas, aku memang suggest untuk go for iPhone 11 Pro kerana memang sangat-sangat berbaloi dan sangat-sangat okey. Dengan extra feature dia, walaupun dia ada satu saja telefoto extra ni, tapi korang rasa puas hati sikit lah bila spend tu korang dapat version yang terbaik untuk iPhone jenis iPhone 11 kan. Tapi kalau macam mana bajet korang tu bawah sikit, dan kalau korang dapatkan iPhone 11 yang baru, memang korang terpaksa beli iPhone 11 lah, sebab iPhone 11 Pro tak ada yang baru. Dan secara keseluruhannya overall experience in real life, aku nak cakap tak ada beza sangat lah bila pakai. Satu lebih dia, skrin dia lebih besar, skrin dia IPS LCD yang mungkin tak secerah OLED, tapi okey saja. Kamera dia lebih kurang sama saja kualiti yang dapat dihasilkan. Kesimpulannya dekat sini aku nak cakap yang perbezaan antara kedua phone ni sikit saja, dan perbezaan harga dia pun sikit saja untuk market second hand dalam RM400. So kalau korang tambah RM400 lagi, korang akan dapat satu lagi kamera dan juga display yang lebih cantik lah pada pendapat aku. Tapi kalau korang tanya aku sendirilah, personally yang mana satu aku akan pilih antara iPhone 11 ataupun iPhone 11 Pro. Kalau aku personally akan pilih iPhone 11 Pro. Kenapa? Kerana dengan RM400 tu aku akan dapat lebih versatility dan screen display yang lebih cantik. Kan butang like, subscribe sekali dekat channel Askar Tech. Assalamualaikum, salam sejahtera.